Yang ni saya rasa awak boleh baca pasal ni. Okey, pasal bahagian 9 ini 1.6 ini bab 1.6 ini menceritakan pasal kita dalam dunia keuangan ini, okey, ada dua individu. Satu orang, satu grup kumpulan yang diberi nama sebagai peminjam dan satu kumpulan yang diberi nama sebagai pemberi pinjam, borrower and saver, orang yang meminjam dan menyimpan. Orang yang menyimpan normally adalah isi rumah. Siapa isi rumah? Kita lah. Kalau saya tanya awak semua, of course kita menyimpan. Banyak sikit je yang menentukannya. Okay? Dan siapa yang menjadi peminjam? Peminjam biasanya adalah bisnes. Bisnes adalah net borrower. Okay? Mereka lah yang meminjam sebab mereka nak expand bisnes. Mereka nak kembangkan bisnes, maka mereka kena berhutang. Okay? Okay, so ini merujuk kepada ni lah, ini ekonomi, graf ekonomi lah. Peminjam dengan penyimpan. Okay, dia ada graf macam itu. So, apakah peranan kerajaan dalam di sini? Saya nak sentuh sebab kita sekarang ini kalau dalam keadaan ekonomi yang gawat ini, sekarang ini kita anggap sebagai ekonomi di Malaysia ataupun bukan setakat Malaysia, ekonomi dunia ini sedang mengalami kegawatan. Jadi apa kerajaan kena buat? Di sini, government. Government boleh jadi peminjam dan juga penyimpan. So sekarang ini apa yang kerajaan buat untuk mengaktifkan ekonomi? Awak boleh bayangkan beli buat apa? Stimulus package. Okay, awak bayangkan bahawa kita ini ekonomi Malaysia ini macam dalam jam lah. Jam. Okay. Kalau awak andaikan awak buka jam, awak tengok dalam jam tu dia ada banyak roda. Dia ada banyak roda dan sekarang ini roda dalam jam itu melekat. So apa yang kerajaan kena buat? Kerajaan kena isi minyak, masukkan minyak, injection minyak dalam roda dalam jam itu biar roda itu boleh berpusing dengan elok. So stimulus package rangsangan yang kerajaan bagi ini adalah satu macam minyak ataupun pelincir biar ekonomi cepat berputar. Bila ekonomi cepat berputar, okey, macam mana ekonomi cepat berputar? Kalau kita tak ada duit, kita tak berbelanja. Betul tak? Bila kita tak berbelanja, macam mana bisnes boleh hidup? Bisnes tak boleh tak boleh berkembang kalau kita tak berbelanja, betul? Bila kita tak berbelanja, sales syarikat tak akan naik. Bila sales syarikat tak naik, syarikat pula tak akan gaji pekerja, syarikat tak akan besarkan syarikat. Kan? So, apa yang kerajaan kena buat? Kerajaan kena ambil duit dan bagi kepada pengguna. Kerajaan akan mudahkan pinjaman bank bagi orang untuk senang pinjam. Lepas ini akan ada. Dia akan mudahkan SME berhutang untuk naik balik, mudahkan syarikat-syarikat berhutang untuk syarikat itu boleh berkembang. Itu adalah stimulus package. Bila dia buat injection itu, maknanya dengan kata lain kerajaan masukkan duit dalam ekonomi, maka ekonomi akan berputar dengan cepat. Maka kita harapnya akan cepatlah bangun. Ekonomi kita akan cepat bangun balik. Okey, ini cerita pasal investment banker. Investment banker ini, kalau tadi saya cerita pasal peranan peranan kerajaan, sekarang ini adalah peranan investment banker. Investment banker ini merupakan orang tengah. Kalau saya boleh lukis, okey. Katakanlah ini adalah para pengguna, ini adalah pengguna, dan ini adalah syarikat. Ini adalah syarikat. Maka wujud orang tengah
Orang tengah ini adalah investment bank. Okay. Investment bank inilah yang jadi orang tengah kepada pengguna. Pengguna ada duit lebih, pengguna simpan. Okay. Syarikat pula tak ada duit. Syarikat nak berhutang, maka syarikat pun pergi hutang. Dengan kata lain, dia akan bagi duit kepada di sini. Dan sebagai imbuhan dia bagi hutang, maka syarikat akan bagi income kepada investment bank akan bagi balik income kepada orang yang bagi dia pinjam. So investment bank bertindak sebagai orang tengah. Dia menjadi orang tengah dalam institusi keuangan. Okay. Dia akan jadi matchmaker lah. Kalau kita awak andaikan dia dalam sebagai individu manusia, dia adalah matchmaker, cari jodoh. Siapa yang ada duit lebih, mari tolong simpan tempat saya. Siapa yang nak berhutang, mari boleh juga tempat saya. Maknanya tak perlu cari directly. Dia kena cari satu tempat yang sama. Orang yang nak berhutang dan orang yang nak bagi hutang pergi satu tempat je. Dia, which is the investment banker. Right? Jodoh ni. Sorry, saya tak berdengar. Saya dengar budak-budak. Oh, itu anak-anak saya tu. Nanti saya kena tegur lah. Bising dengan budak-budak. Tak tahu Tak lah. budak Apa benda lah dia orang tu. Ada benda tu kat bawah tu. Minta maaf. Alright. BKP. Alright. So, ni cerita pasal investment banker. Saya dah ceritakan tadi pasal investment banker. Okay. Ada message. Okay. Alright. Dan ini adalah player dia. Okay. So di sini ada untuk 1.6 ini cerita pasal siapa kalau nak dapat selain daripada awak boleh dapat daripada investment banker, boleh juga dapat duit ini daripada venture capital. Okay, saya buat ini. Venture capital ini dia bukannya investment banker. Dia adalah satu individu ataupun institusi yang mana awak boleh pinjam juga dengan dia selain daripada investment banker. Venture capital ataupun private equity. Venture capital ini dia adalah syarikat, okay, yang orang pergi nak pinjam duit dengan dia. Contohnya awak ada satu bisnes yang baik, awak akan pergi buat pitching dekat dia dan kalau dia setuju dia akan bagi duit, pinjam duit kepada awak. Okay? Dan seterusnya dan satu lagi adalah private equity ini merujuk kepada duit. Kalau dia bagi duit kepada awak, maka awak kena bagi dia equity biar dia pegang. So equity yang dia pegang itu diberi nama sebagai private equity. Orang yang melabur dalam syarikat awak itu diberi nama sebagai venture capitalist. Saya sekejap ya. Alright, ini cerita pasal ni. Alright. Satu benda yang saya nak suruh awak tengok, okay. Awak pernah dengar ada subprime crisis? Ini dalam ni chapter ni cerita pasal subprime crisis.